Persilakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Terima kasih Tuan Ketua, sebab saya tak tengok tadi yang Tuan Ketua telah mengangguk kepala. Saya ingat dah bagi keizinan. Saya angguk pada Menteri Perpaduan. Maaf. Baik, silakan. Terima kasih. Seperti mana yang telah ditekankan semasa ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri berhubung kajian separuh penggal perancangan Malaysia ke-12, kerajaan akan memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan. Dalam hubungan ini, 5 strategi baharu diperkenalkan, iaitu menambah baik data mobiliti penumpang, memperkukuh tabir urus pengangkutan, mempertingkatkan ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan, menambah baik penyelenggaraan infrastruktur serta meningkatkan daya saing logistik dan fasilitasi perdagangan. Pelaksanaan strategi ini akan memenuhi keperluan rakyat, industri dan pasaran global serta menyokong usaha untuk meronjakkan pertumbuhan ekonomi. Tuan Ketua, saya akan memulakan jawapan saya dengan isu-isu berkaitan dengan sektor pengangkutan darat. Yang pertamanya, Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Jerantut, Kuala Nerus dan Hulu Selangor telah membangkitkan isu mengenai projek ECRL. Bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, Kementerian Pengangkutan tidak mempunyai perancangan untuk mengembalikan jajaran asal ECRL ke Tumpat. Skim kereta api bagi jajaran sedia ada telah diluluskan dan sekiranya ingin dikembalikan ke jajaran asal, akan mengakibatkan impak yang tinggi kepada kewangan kerajaan. Untuk makluman Yang Berhormat Jerantut, status projek ECRL sehingga bulan Ogos 2023 telah mencapai kemajuan sebanyak 50.29% dan tahun 2023 merupakan tahun puncak pembinaan ECRL, melibatkan kerja-kerja struktur utama seperti pemasangan rasuk ataupun beam launching, pembinaan stesen dan pemasangan landasan, track laying. Pada masa ini, kerja-kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan yang menggunakan jentera beam launcher, kerja-kerja pengorekan, kerja-kerja struktur dan pembinaan terowong sedang giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kerja-kerja pengorekan terowong menggunakan kaedah tunnel boring machine untuk terowong genting pertama telah mencapai 3.1 km, manakala terowong genting kedua telah mencapai 4.29 km. Jumlah panjang bagi setiap terowong genting ialah 16.39 km dan satu-satunya terowong berkembar bagi projek ECRL. Selain itu, sejumlah 25 terowong telah berjaya ditembusi setakat 25 Ogos 2023, termasuk 21 terowong di Seksyen A dan Seksyen B, manakala baki 4 terowong adalah di bawah Seksyen C. Pada masa ini, tarikh penyiapan projek ECRL dari Kota Baru, Kelantan sehingga ITT Gombak, Selangor masih kekal seperti yang dijadualkan, iaitu pada 31 Disember 2026, manakala dari Gombak sehingga Pelabuhan Kelang di Selangor dijangkakan akan siap pada 31 Disember 2027. Projek ECRL akan memberi kesan aglomerasi yang dapat meningkatkan akses kepada peluang pekerjaan dan pusat-pusat ekonomi bagi merangsang aktiviti ekonomi di sepanjang koridor ECRL untuk pengagihan peluang sosio-ekonomi yang lebih seimbang. Antara usaha-usaha kerajaan dalam pembangunan di sepanjang koridor ECRL juga diterjemahkan di dalam Plan Induk Bersepadu Guna Tanah Laluan Rel Pantai Timur yang merangkumi cadangan guna tanah untuk kawasan Transit Oriented Development, intensiti pembangunan, cadangan reka bentuk bandar baru, cadangan pengukuhan ekonomi, cadangan perhubungan perkhidmatan rel, cadangan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam. Selain daripada itu, reka bentuk bagi stesen-stesen ECRL juga telah menyediakan ruangan jualan yang bakal memberi peluang kepada peruncit kecil dan sederhana bagi memasarkan barangan keperluan harian termasuk barangan tempatan mengikut kesesuaian operasi di stesen kelab. Terdapat juga cadangan di kawasan sekitar stesen yang direka bentuk dengan pembinaan ruang sosial dan tumpuan awam. Menteri. Secara tidak langsung, projek ECRL dapat meningkatkan nilai hartanah terutama perumahan di kawasan pembangunan TOD serta meningkatkan peluang perniagaan terutamanya bagi perusahaan mikro dan kecil. Menteri. Sekejap biar saya habiskan dulu beberapa ayat. Berkaitan dengan masalah di tapak projek seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Nerus, status reka bentuk jajaran ECRL telah lama dimuktamadkan dan telah mendapat kelulusan daripada pihak agensi teknikal yang berkaitan manakala kerja-kerja pembinaan di tapak telah mencapai kemajuan melebihi 70%. Melalui kajian yang dilakukan oleh Perunding Hidrologi dan Hidrolik, informasi sejarah kejadian banjir dan data daripada agensi teknikal, pihak ECRL mendapati kawasan tersebut merupakan kawasan banjir.
Berdasarkan kajian ini, pihak ECRL telah mencadangkan reka bentuk yang optimum dengan mengambil kira aspek teknikal, value engineering dan risiko banjir di kawasan tersebut. Pihak MRL dan pihak kontraktor utama komited untuk memastikan dan menjaga keselamatan orang awam dalam pelaksanaan projek ECRL sekaligus menyiapkan projek yang bakal memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia dalam masa yang terdekat. Terima kasih Menteri, terima kasih Timbalan Speaker. Mengenai apa yang telah disebutkan oleh Menteri tadi, iaitu jajaran atau ECRL daripada Gombak ke Pelabuhan Kelang. Jadi di antara isu yang berbulan-bulan telah dibangkitkan oleh penduduk yang terlibat di mana rumah mereka di Taman Sungai Sireh, Kelang akan dirobohkan, perlu dirobohkan, yang melibatkan lebih kurang 90 buah rumah. Dan mereka telah merayu, mereka telah mengadu beberapa kali bahawa mereka tidak diberitahu secara face to face. Mereka hanya dengar daripada orang lain sahaja. Jadi rayuan mereka mohon bertemu dengan pihak yang berwajib untuk pastikan betul ke rumah mereka ini yang kena, berapa yang akan perlukah mereka pindah, boleh tak ada jajaran yang lain, berapa yang akan diberikan kepada mereka pampasan sekiranya tidak boleh dielakkan tempat mereka. Jadi mohonlah Menteri sebab ini juga telah dimainkan dulu di mana Menteri Besar Selangor kata lama lagi, tak ada tamatkan lagi. Mereka penduduk dengar daripada jin ke apa? Minta maaf lah. Menteri tolong Terima kasih. Yang Berhormat, projek ECRL ini projek kerajaan. Apa sahaja projek yang melibatkan projek kerajaan ataupun pengambilan tanah, sudah tentu ada prosesnya. Kalau betul tanah tersebut perlu diambil, sudah tentu notis akan dikeluarkan dan ada bersemuka dan ganti rugi akan diberikan. Kalau belum dimaklumkan, mungkin tapak tanah itu tidak diambil. Jadi tak payah dengar apa-apa kabar angin. Dah kalau ada yang pangkah. Menteri, dah ada yang pangkah rumah. Tapi pangkah mereka rumah tidak pun, dijumpa. Kalau betul dia diambil, dia akan dimaklumkan. Jadi tak perlu bimbang. Saya dah sentiasa mengingatkan pihak MRL dan pihak MRL adalah sebuah agensi yang telah pun bertahun-tahun. Ini bukannya satu tapi this is real, this practical, Menteri. Kalau praktikal, kalau diambil tanah, sudah tentu notis akan diberikan secara rasmi dan ganti rugi akan diberikan. Dari segi pampasan mereka tanah kata itu, tak ada. Kalau tak ada, mungkin dia tak diambil. Jadi tak perlu bimbang. Kalau betul diambil, sudah tentu akan ada pampasan. Ini sesuatu yang bukannya satu saja tapak tanah diambil. Sepanjang jajaran banyak kawasan tapak tanah diambil. Kalau betul tapak tanah itu diambil, sudah tentu pampasan akan diberikan. Jadi yang berhormat, saya rasa tak perlu bimbang. Kalau betul kawasan itu diambil, saya akan cek dan saya pastikan pihak MRL akan bersemuka dengan sikit-sikit dia Menteri. Dengan penduduk. Kalau pampasan tu biarlah pampasan memang nilainya biarlah apa dengan mereka. Pampasan itu sudah tentunya setimpal dengan penilaian oleh sebab mereka dah tua, mereka sakit-sakit. Nak beli yang baru, bank pun tak bagi. Saya rasa prinsip ganti rugi ini diguna pakai di sepanjang jajaran. Jadi tak ada pilih kasih, tak ada yang tidak adil. Semua pampasan tanah ini sudah tentu berdasarkan kepada penilaian yang akan dibuat oleh pihak juru penilaian. Wabi Menteri sedikit. Okay. Terima kasih Wabi Menteri yang Speaker. Berkisah yang sama juga berkaitan dengan ECRL. Saya cuma minta untuk Wabi Menteri sedikit perhatian berkaitan apa yang berlaku di Hulu Selangor, iaitu di Desa Melur, Serendah, yang mana ianya berkait dengan kerja-kerja buat terowong letupan dan hampir melibatkan 50 buah unit rumah yang kesannya adalah keretakan yang berlaku. Jadi untuk makluman Wabi Menteri untuk ambil perhatian sekiranya ada laporan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Memang saya nak masuk jawapan untuk Hulu Selangor. Terima kasih. Untuk menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Hulu Selangor, kerja-kerja awalan yang sedang dijalankan adalah kerja-kerja awalan bagi pembinaan terowong di Serendah. Kaedah bagi penembusan terowong yang digunakan pakai ialah kaedah korek dan letup ataupun drill and blast. Pihak ECRL telah menerima aduan berkenaan keretakan rumah kediaman di kawasan Serendah akibat daripada kerja penutupan yang dijalankan. Untuk makluman, kerja penutupan yang dijalankan di kawasan terlibat telah mendapat kerurusan daripada Jabatan Mineral dan Geosains serta PDRM. Kerja penutupan yang dijalankan adalah mengikut prosedur yang diluluskan beserta syarat-syarat yang ditetapkan oleh JMG. Pemilik projek ECRL iaitu MRL dan kontraktor utama sentiasa memastikan agar syarat-syarat yang dinyatakan oleh
JMG dipatuhi bagi mengelakkan sebarang pemasaran atau kerja penutupan diberhentikan serta memastikan kemajuan keseluruhan projek berjalan lancar. Laporan Dilapidation Survey and Pre-Construction Condition Survey juga dibuat bagi struktur yang berada di dalam radius 150 meter daripada tapak penutupan. Laporan ini dibuat bagi mengenal pasti keadaan sebelum kerja-kerja penutupan dijalankan dan impak selepas kerja-kerja tersebut disiapkan. Sesi libat urus bersama Majlis Perbandaran Hulu Selangor, JMG, Pejabat Tanah, JPS Selangor bersama warga kerja ECRL bagi membincangkan isu keretakan rumah kediaman akibat daripada kerja penutupan juga akan diadakan pada 20 September iaitu esok akan diadakan majlis ataupun sesi libat urus ini. Oleh yang demikian, pihak MRL dan pihak kontraktor utama mengambil berat isu penutupan ini dan akan sentiasa memastikan kerja-kerja letupan mengikut prosedur yang ditetapkan dan diluruskan. Jadi untuk makluman, memang dalam kerja-kerja pembinaan ini, terutamanya apabila ada blasting, mungkin ada kesan kepada kawasan-kawasan perumahan di sekitarnya, dan sudah tentu pihak kontraktor akan mengambil sebarang langkah mitigasi untuk meminimalkan kesan tersebut. Dan sudah tentu apa sahaja isu yang timbul akan cuba diselesaikan melalui sesi libat urus bersama. Terima kasih Wakil Menteri. Terima kasih. Tuan Ketua Yang Berhormat Jerantut juga telah meminta status cadangan projek High Speed Rail KL ke Singapura. Berikutan arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri untuk melaksanakan projek HSR secara private funding Yang investment Berhormat Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri, sebelum ke masih lagi MRL, ISRL di Terengganu. Ya. Terima kasih. Sebenarnya yang sebut berkaitan dengan suatu binaan tambakan untuk buat laluan ICRL di kampung di Sungai Takolam. Itulah melintasi satu kawasan takungan air dan juga laluan air ke sungai yang dibuat tambak. Akhirnya menyebabkan air di bahagian hulu tidak boleh pergi ke hilir dan boleh berlaku backflow dan banjir di kampung Batu Hampar dan juga ladang sawit di situ. Kita cadangkan supaya dibina terowong yang besar supaya air itu boleh lalulah supaya tidak boleh banjir nanti bila musim tengkujuh. Baru ni saya pergi hujan ada 2 jam dah air bertakung dah tenggelam kebun sawit di situ. Harap perhatian daripada pihak Yang Berhormat Menteri. Tak silap ini kawasan Kuala Nerus kan? Ya, tadi saya ada menjawab dan saya akan minta pihak kontraktor untuk melihat kembali bagaimana desain tersebut untuk mengelakkan kejadian banjir di kawasan tersebut. Terima kasih Yang Menteri. Okay. Yang Berhormat Jerantut ada meminta status cadangan projek HSR. Untuk makluman, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun memberikan arahan supaya projek HSR ini dilaksanakan mengikut PFI dan tanpa suntikan dana daripada pihak kerajaan. Pihak syarikat MyHSR Corporation telah diberi tanggungjawab untuk menjalankan proses permintaan maklumat ataupun request for information. Tujuan RFI ini adalah untuk mendapatkan cadangan konsep daripada pemain industri, sektor swasta dan tempatan dan luar negara yang memiliki kepakaran dan sumber yang diperlukan untuk pembangunan HSR antara Malaysia ke Singapura melalui struktur pembiayaan swasta. MyHSR Corp telah melancarkan RFI pada 27 Julai yang lalu dan lebih daripada 300 syarikat tempatan dan asing telah menghadiri seksi talimat tersebut. Setakat ini, lebih daripada 30 syarikat telah pun memberi dokumen RFI. Pemain industri yang mengambil bahagian diberikan sehingga 15 November 2023 untuk mengemukakan cadangan konsep masing-masing. Seterusnya, penilaian terhadap cadangan konsep yang diterima akan dilakukan bagi membolehkan pertimbangan oleh pihak kerajaan Malaysia berhubung model pelaksanaan projek KL Singapore HSR sebelum rundingan dengan kerajaan Singapura dibuat. Tuan Ketua Yang Berhormat Jelun dan Permatang Pau telah membangkitkan isu berkaitan LRT Pulau Pinang. Untuk menjawab persoalan Yang Berhormat Jelun yang menyatakan bahawa negeri Kedah tidak dilibatkan dalam projek LRT tersebut, fokus kerajaan pada masa kini bagi pelaksanaan projek LRT bertumpu di Pulau Pinang sebagai salah satu usaha menangani kesesakan lalu lintas yang semakin meningkat di Pulau Pinang. Sistem LRT merupakan sistem metro rail yang diguna pakai untuk pengangkutan awam di sekitar kawasan bandaraya. Kegunaan sistem metro rail seperti ini adalah sesuai untuk digunakan di kawasan bandar sahaja dan bukan untuk pengangkutan di antara bandar ataupun di antara negeri. Perancangan LRT Pulau Pinang secara berfasa dan terdapat jajaran ke Penang Central. Penduduk di negeri Kedah juga boleh menggunakan perkhidmatan KTM Komuter Utara yang menghubungkan antara Penang Central ke seluruh negeri Kedah dan melakukan pertukaran interchange dengan menggunakan perkhidmatan LRT Pulau Pinang kelak. Untuk makluman Yang Berhormat Pematang Pau,
Perancangan untuk membina jajaran LRT Pulau Pinang dan pembinaan depo di Pulau Tambakan merupakan skop asal projek ini. Kajian pembangunan LRT Pulau Pinang masih dilaksanakan dan belum lagi dimuktamadkan. Untuk makluman, penambakan tanah yang sedang dilakukan di selatan Pulau Pinang adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Tuan Ketua Yang Berhormat Wangsa Maju telah meminta status projek MRT laluan lingkaran MRT 3 di mana kerajaan masih belum memuktamadkan kos dan spesifikasi projek tersebut. Selaras dengan langkah penjimatan, kerajaan telah mengarahkan MRT Corp selaku syarikat peneraju pembinaan MRT 3 untuk melihat semula kos pembinaan yang secara langsung memerlukan kaedah, spesifikasi dan jajaran dikaji semula. Sehubungan itu, pihak MRT Corp telah melaksanakan semakan semula terhadap skop dan penjadualan semula pembinaan fasiliti-fasiliti sokongan berkaitan perkhidmatan rail seperti terminal bersepadu dan pembangunan transit-oriented development di beberapa lokasi. Cadangan inisiatif tersebut telah diangkat bagi pertimbangan dan kelurusan selanjutnya. Butiran pengurangan kos tersebut akan dimaklumkan setelah kerajaan membuat keputusan muktamad berkenaan skop pelaksanaan projek ini. Tuan Ketua, beberapa ahli yang berhormat daripada Sarawak iaitu Yang Berhormat Betong, Yang Berhormat Batang Lupa, Lubuk Antu, Stampin dan Selangau telah menyatakan sokongan kepada cadangan Premier Sarawak berkaitan projek kereta api Trans Borneo. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, bagi memastikan pelaksanaan pembangunan kereta api di Sabah dan Sarawak adalah value for money dan memberikan impak positif dari segi sosial dan ekonomi setempat, satu kajian kebolehaksanaan ataupun feasibility study perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pengangkutan telah mengemukakan permohonan untuk melaksanakan kajian kemungkinan jajaran ini dalam rancangan Malaysia ke-12 Luring Plan 4 dan sedang dalam pertimbangan Kementerian Ekonomi, dan kita sudah tentu mengharapkan permohonan ini dapat diluruskan dan kita boleh membuat satu kajian yang menyeluruh berkenaan dengan kemungkinan kita membina landasan kereta api di Sabah dan Sarawak. Tuan Ketua Yang Berhormat Padang Rengas telah memohon untuk menaik taraf stesen KTM supaya lebih mesra warga emas dan OKU, di mana perkara ini adalah di bawah tanggungjawab Perbadanan Aset Kereta Api. Bagi stesen kereta api Batu Gajah, projek menaik taraf stesen sedang dijalankan oleh IAC dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac tahun 2025. Kerja-kerja yang terlibat adalah termasuk penyediaan lift penumpang dan kemudahan OKU. Manakala bagi stesen kereta api Padang Rengas pula, cadangan menaik taraf stesen dalam peringkat perancangan di mana skop kemudahan lift akan disediakan bagi memudahkan pengguna awam menggunakan perkhidmatan kereta api. Lantikan kontraktor bagi pelaksanaan projek ini dijangka pada Oktober 2023. Tuan Ketua Yang Berhormat Keluang, Wangsa Maju dan Bangi telah membangkitkan cadangan berkaitan bus rapid transit ataupun BRT. Konsep BRT merupakan perkhidmatan bas yang mempunyai lorong khas dan selalunya mengguna pakai sebahagian jalan sedia ada. Untuk makluman, BRT menggabungkan ciri perkhidmatan rail seperti kapasiti dan kelajuan di samping mempunyai ciri-ciri perkhidmatan bas konvensional seperti fleksibiliti dalam pengoperasian serta kos yang lebih rendah berbanding rail. BRT Sunway merupakan perkhidmatan BRT pertama yang diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2015 dan merupakan satu projek usaha sama awam swasta antara Prasarana dengan Sunway Group. Selain daripada BRT Sunway, Iskandar Malaysia melalui pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar pada masa ini sedang membangunkan sistem pengangkutan awam BRT yang dikenali sebagai Iskandar Rapid Transit. Perkhidmatan IRT ini dijangka akan siap pada suku keempat 2025 bagi jajaran Iskandar Puteri dan suku keempat 2026 bagi jajaran Skudai Tebrau. Sistem perkhidmatan bas IRT meliputi 90% kawasan berpenduduk di Iskandar Malaysia dengan jumlah liputan jaringan keseluruhan sejauh 1,633 km, di mana ia meliputi 3 jajaran utama sejauh 55 km, 33 laluan terus sejauh 926 km dan 46 laluan pengantara ataupun feeder routes sejauh 652 km. Perkhidmatan IRT dijangka menambah baik tahap ketersambungan konektiviti serta meningkatkan kualiti kehidupan lebih 2 juta rakyat tempatan secara menyeluruh. Sebelum pelaksanaan BRT dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan meluas, kualiti perkhidmatan awam terus dipertingkat melalui pendekatan dinamik dan segera dengan menambah baik first and last mile connectivity. Yang Berhormat Keluang telah membangkitkan isu berkaitan program dana sokongan sementara bas berhenti-henti. Program ini telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2012 memastikan kelangsungan perkhidmatan bas berhenti-henti yang lazimnya tidak menguntungkan pengendali perkhidmatan.
Program ISBSF telah membantu syarikat beroperasi di kawasan luar bandar dan menyediakan pengangkutan awam yang diperlukan. Pada tahun 2023, kerajaan telah melabur sebanyak 49.6 juta ringgit untuk menyokong 37 syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang penting ini. Program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti pula diperkenalkan pada tahun 2015 yang dimulakan secara berperingkat di beberapa buah ibu negeri seperti Kanggar, Seremban, Ipoh, Kuala Terengganu dan Johor Bahru. Program ini menggantikan ISBSF dengan bas yang lebih baru dan selesa dengan menyediakan 345 buah bas untuk penumpang serta meningkatkan kekerapan perkhidmatan bas dengan penambahan bas mengikut keperluan. Perancangan program SBST ini akan diperluaskan ke Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu dan seterusnya ke seluruh negara secara berperingkat. Bagi memastikan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di tahap yang baik, Rapid Bus sedang melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkenalkan demand responsive transit untuk meningkatkan mobiliti dan ketersambungan terutamanya di kawasan yang keberdatatan rendah. Perkhidmatan bas juga ditingkatkan melalui penggunaan laluan khas bas di Kuala Lumpur melalui inisiatif Bus Right of Way, termasuk percubaan lorong bas di Jalan Ampang. Selain itu, perolehan bas elektrik dan diesel sedang dijalankan untuk menggantikan bas lama, menjalankan outsource untuk beberapa laluan serta meningkatkan bilangan kapten bas dan menawarkan allowance dan gaji yang lebih kompetitif. Usaha ini telah mengurangkan kadar attrition rate dengan merekrut 300 kapten bas yang baru. Tuan Yang Ketua, Yang Berhormat, Jelun telah membangkitkan isu berkaitan ketiadaan terminal bas moden di negeri Kedah. Secara umumnya, kelulusan perancangan pembangunan, pembinaan atau apa-apa penambahbaikan bagi mana-mana terminal pengangkutan awam adalah tertakluk kepada kelulusan kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Kementerian Pengangkutan melalui APAD akan memberikan maklum balas dan pandangan kepada PBT melibatkan elemen-elemen operasi yang diperlukan di sesebuah terminal pengangkutan awam dan sentiasa menyokong pembangunan prasarana berkaitan pengangkutan awam yang memberikan manfaat kepada rakyat. Tuan Ketua, saya masuk kepada isu maritim. Yang Berhormat, Kuala Langat telah meminta status pembangunan terminal ketiga Pelabuhan Klang di Pulau Keri. Untuk makluman Yang Berhormat, dalam usaha menggiatkan pembangunan masa hadapan, Pelabuhan Klang telah serta sebagai langkah persediaan apabila pembangunan di Northport dan Westport mencapai tahap kapasiti maksima. Lembaga Pelabuhan Klang telah menjalankan beberapa kajian kebolehaksanaan bagi menilai dan mengenal pasti tapak pembangunan pelabuhan baru yang sesuai untuk dibangunkan sebagai terminal pelabuhan ketiga bagi pembangunan kapasiti masa hadapan Pelabuhan Klang dan telah pun dibentangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor pada tahun lalu. Dalam perkembangan yang sama, MOT dan LPK telah melaksanakan sesi perbincangan dengan semua pihak berkepentingan yang terlibat bagi mengutamakan isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan terminal ketiga di Pelabuhan Klang di Pulau Keri. Pembangunan terminal ketiga Pelabuhan Klang di Pulau Keri telah dirangkumkan dalam Plan Induk Pembangunan Pulau Keri yang diterajui oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa Selangor, di mana MOT serta LPK terlibat secara aktif dalam semua perbincangan yang diadakan bagi memunikan perancangan pembangunan Pulau Keri secara keseluruhan. MOT turut dimaklumkan bahawa Plan Induk tersebut akan dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor. Sehubungan dengan itu, penglibatan wakil-wakil rakyat tempatan merupakan bidang kuasa Kerajaan Negeri Selangor dan saya yakin bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan melibatkan semua wakil rakyat untuk pembincangan berkenaan dengan plan tersebut. Dari segi impak ekonomi, pembangunan ini bakal memberikan faedah kepada negara dengan nilaian gross value added secara langsung dan tidak langsung sekitar 40.2 bilion ringgit menjelang tahun 2060 dengan pulangan melalui cukai langsung dan tidak langsung sebanyak 5.98 bilion pada tahun 2060. Selain daripada itu, pembangunan terminal ini akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan anggaran jumlah pekerjaan sebanyak 115,000 sama ada secara langsung atau tidak langsung apabila pelabuhan siap sepenuhnya kelak. Masyarakat setempat termasuk masyarakat orang asli di Pulau Keri juga dijangka dapat menikmati sistem rangkaian perhubungan serta infrastruktur dan utiliti yang lebih baik melalui perancangan pembangunan Pulau Keri. Tuan Ketua, seterusnya bagi status pembangunan jeti Kuala Kedah. Untuk makluman Yang Berhormat, Kuala Kedah, pada 12 September 2022, Kementerian Kewangan selaku pihak berkuasa melulus bagi projek ini telah mengarahkan supaya projek meroboh, membina dan menaik taraf
terminal penumpang jeti kargo Roro Kuala Kedah di tender semula. Sehubungan dengan itu, Kementerian kini sedang melaksanakan proses perolehan bagi lantikan kontraktor secara tender terbuka. Kontraktor yang berjaya akan dilantik setelah mendapatkan semula kelulusan daripada pihak berkuasa melulus. Kerja-kerja fizikal projek dinyatakan bermula pada suku pertama tahun 2024, iaitu tahun depan, bagi tempoh pelaksanaan selama 36 bulan. Tuan Ketua, seterusnya berkaitan dengan perkhidmatan feri Langkawi. Untuk makluman Yang Berhormat Langkawi, MOT sedang mengambil tindakan terhadap beberapa masalah berbangkit berkaitan perkhidmatan feri Langkawi. Pihak kementerian telah berbincang dengan wakil daripada syarikat-syarikat pengusaha perkhidmatan feri di Langkawi dan sedang memperhalusi cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh pihak pengusaha. Antara tindakan yang telah diambil adalah keputusan kerajaan menaikkan harga tambang feri bagi sektor Langkawi untuk pelancong sahaja, manakala harga tambang bagi penduduk tempatan dan daily commuters tidak berubah. Ini bagi membantu mengurangkan kos operasi kepada pengusaha feri dan seterusnya dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pengguna. Antara perkara lain yang sedang dalam perhatian adalah berkenaan dengan isu pengerukan di jeti dan perkhidmatan feri yang lebih cekap. Sesi libat urus bersama pengusaha perkhidmatan feri Langkawi akan dibuat secara berkala untuk menyelesaikan isu-isu yang dibangkitkan secara berperingkat. Yang Berhormat Menteri Kuala Kedah, terima kasih kepada Tuan Ketua. Tadi disebut tentang pengerukan di muara ataupun di laluan sekitar Kuala Kedah ataupun di Langkawi. Soalan saya ialah sejauh manakah proses pengerukan itu telah pun berhasil untuk memudahkan laluan feri-feri ke laluan tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk makluman, memang kerja-kerja pengurukan dibuat secara berkala. Dan baru-baru ini sebelum penganjuran 5 di Pulau Langkawi, kalau tak silap saya, pengurukan di Kuala Perlis telah pun diselesaikan untuk kita menghadapi penganjuran 5. Untuk di Kuala Kedah, sudah tentu ada juga cadangan daripada pengusaha supaya mereka juga nak membuat satu konsortium untuk bersama-sama membantu untuk kerja-kerja pengurukan ini. Cadangan ini telah pun dikemukakan kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Kita akan melihat sama ada kaedah pelaksanaan itu dibolehkan atau tidak. Sebab kita juga nak mencari satu jalan penyelesaian untuk pengurukan ini sepanjang masa. Dan bukannya setiap kali apabila kita membuat pengurukan tetapi selepas itu ia kembali kepada masalah yang asalnya. Jadi masalah ini perlu ditangani dengan lebih komprehensif dan kita sedang mencari satu jalan penyelesaian secara jangka panjang supaya ia tidak memberikan kesan kepada operasi feri. Yang paling penting kita tahu bahawa apabila pengurukan tidak dibuat secara berkala ataupun ada masalah air cetek di kawasan jeti, maka pengusaha feri akan menghadapi kekangan dan masalah untuk mengadakan operasi mereka. Jadi perkara itu memang dalam perhatian kita dan kita cuba mencari satu jalan penyelesaian bersama-sama dengan pihak operator feri di kawasan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, Berhormat Menteri Langkawi. Ya. Bilakah anggaran Yang Berhormat Menteri akan selesai masalah feri di Langkawi ini? Sebab penduduk-penduduk Langkawi nak mendengar juga jawapan daripada Menteri agak-agak berapa lama. Sebab apa? Semasa 5, feri berjalan seperti biasa. Sehingga ada 6 kali sehari, sekarang tinggal 3 kali sehari. Kenapa semasa 5 boleh diperbetulkan perkara ini? Yang kedua, Yang Berhormat Menteri, ada cadangan. Kerana ada fed up dengan feri ini, mereka mencadangkan supaya Menteri melihat perlukah diadakan kereta api daripada Alor ke Kuah. Macam MRT di KL ni lah, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya tak pasti saya dengar betul atau tidak daripada Alor ke Kuah menggunakan MRT. Ini sebab dia perlu menatasi laut. Itu cadangan mungkin daripada Yang Berhormat Langkawi. Tapi masalahnya ini ialah yang pertamanya semasa 5 sudah tentu kita ada berdialog dengan pihak operator dan meminta mereka supaya pastikan
perkhidmatan-perkhidmatan itu dapat dijalankan dengan berkala dan tambahan trip. Pada ketika semasa penganjuran 5, sudah tentu operator tidak keberatan. Mereka sudah tentu apabila tahu bahawa ada permintaan yang bertambahan sebab penumpang yang lebih ramai. Pada waktu-waktu biasa, mereka kurangkan trip sebab permintaan berkurangan. Namun begitu, kita akan cuba memastikan kepada pihak operator ini supaya sentiasa menjalankan operasi mereka secara berkala. Sebab kita pernah memberikan berbagai cadangan dan libat urus dengan pihak operator. Operator kebanyakan sekarang ini menggunakan feri-feri besar dan mereka kurangkan trip supaya dapat membawa lebih ramai penumpang bersekaligus. Tapi saya faham ini sudah tentu akan memberikan kesan kepada penumpang-penumpang dan juga rakyat di Langkawi, kerana selalunya apabila trip berkurangan, mereka akan lebih suka untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Namun begitu, kita akan cuba mencari satu penyelesaian dengan jangka panjang, dalam jangka masa panjang, supaya sama ada feri-feri yang lebih kecil seperti mana feri yang telah pun digunakan di Pulau Pinang itu dapat diperkenalkan di Langkawi supaya trip itu lebih kerap, dan dia tak perlu feri yang terlalu besar. Dan kalau feri terlalu besar, mereka kos operasi lebih tinggi dan mereka tunggu lebih ramai penumpang sebelum mereka menjalankan trip mereka. Jadi perkara itu akan kita lihat dan cuba selesaikan. Yang Hormat, ya, saya menunggu untuk Yang Hormat menyentuhi pergi kepada pengangkutan udara. Mungkin tak dibangkitkan oleh ahli parlimen. Tapi ada isu besar mengenai dengan the in-flight catering service oleh MAS, Yang Hormat. Saya tahu bahawa manajemen pengurusan MAS telah pun mengubah cara pembekalan in-flight catering ini daripada pembekalan luar kepada serve catering. Tetapi perubahan ini sepatutnya berlaku daripada baik tambah baik. Tetapi apa yang berlaku, Yang Hormat, yang di-Pertua Dewan, perubahan ini telah mengganggu flight penerbangan kerana bekalan makanan yang tidak sempat dihantar ketika flight hendak terbang. Jadi menunjukkan satu perubahan yang tidak memperlihatkan penambahbaikan. Rakyat melihat makanan yang disupply, yang dibekalkan dalam in-flight service MAS ketika ini, dia tidak berbeza dengan the low cost carrier. Jadi walaupun kita membayar begitu lebih mahal daripada low cost carrier, tetapi the in-flight food yang dibekalkan disebabkan oleh pertukaran pembekal ini menjadikan MAS itu tidak menunjukkan image yang bukan low cost carrier. Saya tahu bahawa Yang Buat Menteri mengetahui ini. Apa sebenarnya yang berlaku, kenapa MAS tidak bersedia dalam pertukaran antara outside caterer kepada serve catering ini? Apa sebenarnya yang berlaku yang telah mengganggu penerbangan, servis dan sebagainya, Yang Hormat Menteri? Menteri belum masa. Terima kasih. Saya hampir masa 2 minit saja. Silakan. Untuk gulungkan. Saya tahu sebab tak sempat untuk menjawab semua persoalan. Ada banyak lagi, terutamanya isu pengangkutan udara, ada banyak lagi, tapi saya tak sempat untuk jawab semua. Berkenaan dengan soalan daripada Yang Berhormat Beluran, memang betul bahawa ada masalah dari segi transisi itu apabila kontrak dengan satu pembekal catering itu diberhentikan. Itu bukannya sebab diberhentikan serta-merta. Dia telah melalui satu proses perundingan yang agak lama. Tetapi pihak pengurusan MAS telah pun mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan pihak caterer tersebut, dan mereka telah pun ada plan untuk memastikan bahawa mereka sendiri boleh mencari pembekal lain dan juga sendiri untuk membekalkan in-flight catering tersebut. Memang betul bahawa pada permulaannya ada masalah dari segi peralatan dan sebagainya. Mereka tak ada lift untuk naikkan makanan panas ke dalam pesawat. Tetapi masalah ini telah pun beransur pulih sejak minggu yang lalu. Yang Hormat, sekarang bukan saja food, tetapi dia supply pack food. Tak ada. Dia begini, Yang Hormat, memang betul ada lagi sektor-sektor yang masih diberikan pack food. Tetapi ada laluan-laluan yang telah pun dipulihkan sepenuhnya. Umpamanya minggu lepas saya menggunakan pesawat MAS ke Kuching, telah pun dipulihkan untuk hot food. Jadi di Kota untuk penerbangan daripada Kuala Lumpur ke KK juga sama, dan sektor-sektor lain akan dipulihkan secara beransur-ansur. Baik, Yang Hormat, adakah Yang Hormat ingin mencadangkan kepada MAS untuk mempertimbangkan tambang yang sekarang? Ya. While you are managing the problem, Ya. MAS tidak sepatutnya meletakkan harga full service, tetapi memberi perkhidmatan yang low cost carrier.
Are you considering to tell MAS untuk mempertimbangkan merendahkan sedikit tambang while you are managing the problem for the time being? Masih. Terima kasih. Itu atas satu cadangan daripada Yang Berhormat Beruran. Saya pasti juga didengar oleh pihak pengurusan MAS. Namun begitu tidak boleh dikaitkan dengan low cost lah, sebab low cost dia tak membekalkan apa-apa makanan juga, apa-apa makanan perlu dibeli. Namun begitu kita faham bahawa ini merupakan imej kepada pihak Malaysia Airlines, dan saya pun ada memberikan cadangan kepada pihak Malaysia Airlines, mungkin dalam penumpang-penumpang yang terjejas itu perlulah diberikan sedikit layanan tambahan, umpamanya ada points yang tambahan kepada mereka dan sebagainya. Dan juga saya pasti bahawa servis dan juga makanan yang dibekalkan oleh pihak Malaysia Airlines ini mesti ditambah baik, dan ini sesuatu yang kita tak deny bahawa perlu ada penambahbaikan. Dan untuk harga itu bagi pihak pengurusan MAS, mereka perlu lihatlah, sebab dalam perkara ini saya rasa Yang Berhormat pun faham bahawa pihak kerajaan tidak campur tangan dari segi pengenaan harga tiket kapal terbang. Ini merupakan satu keputusan daripada syarikat dan merupakan satu kesan daripada pasaran, dan saya rasa bahawa mereka juga mengambil kira pelbagai pertimbangan, dan pandangan itu akan disampaikan supaya kita melihat bagaimana untuk memastikan kepuasan hati pelanggan. Itu amat penting. Dan sebab Malaysia Airlines merupakan national carrier kita, dan sudah tentu imej airlines tersebut amat penting untuk memastikan kepuasan hati pelanggan. Dan kita harap supaya ahli-ahli yang berhormat terus memberikan sokongan kepada airline national carrier kita. Namun begitu, sebarang pandangan dan juga kritikan itu diambil dalam satu semangat yang positif, dan saya yakin bahawa pihak pengurusan Malaysia Airlines akan mendengar perkara ini dan mereka akan mengambil tindakan yang susulan untuk menambah baik. Tuan Ketua, saya memohon maaf kepada ahli-ahli yang berhormat yang lain yang tak dapat saya jawab. Namun begitu, kita akan cuba memberikan jawapan secara bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengemukakan pelbagai persoalan kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah pun membangkitkan persoalan-persoalan dan isu-isu berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan, dan Kementerian Pengangkutan akan mengambil perkara dan cadangan itu dengan serius, dan kita ada ruang lagi semasa perbahasan belanjawan nanti. Kita akan juga menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan, dan saya yakin perbahasan itu akan juga menyentuh perkara-perkara yang disebut dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 ini. Sekian, terima kasih kepada Tuan Ketua.